Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung lagi kuliah santai kita. Jadi hari ini kita nak belajar bagaimana cara untuk kita sebut perkataan Allahu Akbar dengan cara yang betul, dan kita nak elakkan daripada sebutan kita tu tersalah. Jadi hari ini kita akan tengok antara kesalahan-kesalahan cara sebutan Allahu Akbar di dalam solat kita yang mana kita dah buat selama ni, dan ulama telah gariskan antara kesalahan-kesalahan yang pernah ataupun akan dilakukan oleh umat kita di dalam solat. Jadi kita kena hati-hati disebabkan perkataan ini nampak simple tapi dia boleh memberi impak yang mana boleh membawa kepada batalnya solat. InsyaAllah, jom sama-sama kita tengok antara kesalahan-kesalahan sebutan Allahu Akbar di dalam solat. Okey, tertib antara kalimah Allah dan Akbar ni, yang mana kita ni tak boleh nak tertukar sebutan Allah dan juga Akbar. Kita kena sebut Allah yang pertama, Akbar yang kedua. Kita tak boleh nak sebut Akbarullah. Akbarullah. Kalau kita baca ni dulu, baru hak ni, jadi salah. Seterusnya, tidak panjang ataupun mat pada huruf Hamzah pada kalimah Allah. Jadi kita tidak panjang pada huruf Hamzah pada kalimah Allah. Ni. Kita tidak panjang sini. Tidak boleh mat. Jadi kita tidak boleh baca dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah lah. Kita kena baca Allahu Akbar. Tak boleh mat, tak boleh panjang. Seterusnya, tidak gugurkan huruf Hamzah pada perkataan Akbar. Kita tidak gugurkan huruf Hamzah pada perkataan Akbar. Contoh, kita baca Allahu Akbar. Okey. Maksudnya kita dah gugurkan Hamzah tu. Kan? Kaf mati, bar. Allahu Akbar. Kebanyakan kita bukanlah kita sengaja untuk gugur kata huruf Hamzah ni, tapi bila kita baca dengan laju ataupun tergopoh-gapah, tergesa-gesa, kita akan tinggalnya huruf Hamzah ni. Allahu Akbar, salah. Seterusnya, tidak panjang ataupun mat pada huruf ba pada perkataan Akbar. Akbar. Sini kita tidak panjang, tak panjang, ataupun tak mat, tak alif mat. Contohnya kita baca Allahu Akbar, masa kita angkat takbir. Jadi Allahu Akbar, salah. Kita baca Allahu Akbar, jangan panjang ataupun jangan mat. Lagipun kat situ tak ada tanda mat ataupun tanda panjang, jadi kita baca dengan pendek. Seterusnya, tidak tasydid ataupun syaddah pada huruf ba pada perkataan Akbar. Ba ni kita jangan letak tasydid. Contoh dia Allahu Akbar. Baik, kita dah letak tasydid kat sini. Sini dah mati. Bacaan dia Allahu Akbar. Allahu Akbar masuk dalam ba, kaf tidak berbunyi. Jadi ini adalah salah. Banyak kita hanya tergesa-gesa dalam solat, kita akan termasuk dalam kesalahan yang begini. Seterusnya, tidak menambah waw yang mati antara dua kalimah. Maksudnya kita tambah waw yang mati antara dua kalimah. Ini satu kalimah, ini satu kalimah, kita pergi tambah waw yang mati di sini. Kalau kita tambah waw yang mati di sini, dia jadi huruf mat. Jadi hu ni akan jadi panjang. Hu ni akan jadi panjang. Dia akan jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hu dua harakat. Jadi salah. Jadi tidak boleh tambah waw yang mati di antara dua kalimah. Seterusnya, tidak tambah waw yang berbaris antara dua kalimah. Okey, tadi kita tambah waw yang mati antara dua kalimah. Kali ini kita tambah waw yang berbaris antara dua kalimah. Maksudnya waw tu berbaris. Jadi bacaan dia adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, salah. Jangan tambah waw, sama ada waw yang mati ataupun waw yang berbaris. Dua-dua adalah salah. Seterusnya, tidak ada waw sebelum lafaz Allah. Kadang-kadang orang kata salah letak huruf waw di sini. Jadi Wallahu Akbar. Nak kata takbir tu Wallahu Akbar. Ini salah. Seterusnya, tidak tertukar huruf Hamzah dengan waw pada perkataan Allahu Akbar. Sini tidak tertukar, yang mana kita tukar jadi wa. Tulis kat sini Allahu Akbar. Okey, baik. Sini ramah. Ini yang ramah ni, famous ni. Bila kita terlalu laju, kita akan baca Allahu Akbar. Kan? Pernah dengar?
Kalau kita maksudnya solat terlalu laju ataupun tidak berhati-hati dalam baca ayat, kita akan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat kita dah sebut akbar, tapi disebabkan lidah kita ni cuai, salah sebut Allahu Akbar. Ini yang ramai orang buat. Jadi berhati-hati. Cuba kita dengar balik baca ayat kita, cek balik baca ayat kita, adakah kita sebut dengan huruf waw, Allahu Akbar. Hati-hati. Seterusnya, tidak tertukar kaf dengan hamzah pada perkataan akbar. Maksudnya huruf kaf ini kita tertukar dengan hamzah. Okey, baik. Contohnya begini. Allahu. Okey, baik. Allahu Akbar. Kalau dari segi tulisan memang kita rasa mana ada orang sebut lagu tu. Tapi kebanyakannya bila orang tersalah sebut yang mana tidak cukup sifat, makhrajnya tidak betul pada kaf ini, secara tidak sengaja kita akan sebut ini. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Jadi berhati-hati. Banyak kita tersalah bila tidak cukup makhraj ataupun sifat kaf ni dengan sempurna, dia akan tergelincir untuk menjadi hamzah secara tidak sengaja. Sengaja ataupun tidak, kita kena tahulah. Sebab tu kita kena belajar. Seterusnya, tidak panjang alif antara lam dan ha lebih daripada 14 harakat. Maksudnya tidak panjang huruf alif antara lam dan juga ha. Ini lam, ini ha, di tengahnya sebenarnya ada alif kecil. Allah kan kita sebut, sekali kita sebut Allahu Akbar, biasa ataupun tidak, sebenarnya di situ ada panjang 2 harakat. Maksudnya alif ni tidak lebih daripada 14 harakat. Contoh, orang yang suka taranum ataupun orang nak mengalunkan azan, sini kita tak boleh tarik terlalu panjang. Allahu Akbar. Kalau lebih pada 14 tu tidak boleh. Ni maksimum 14 harakat. Jadi berhati-hatilah walaupun taranum ke, nak azan ke, janganlah terlampau panjang melebihi 14 harakat. Seterusnya, tidak diam yang panjang antara 2 kalimah lebih dari kadar bernafas ataupun penat. Maksudnya kita ni tidak terlalu diam antara 2 kalimah. Ini satu kalimah, ini satu kalimah, di tengah-tengah ni kita tidak berhenti terlalu lama. Contoh, Allah, berhenti lama, sekadar bernafas ataupun penat. Kalau kita bernafas, kalau kita bernafas, Allah, tak nafas, Hu Akbar, itu sekadar itu je. Kalau terlalu lama, Allah, berhenti lama, okey, mikir dulu apa semua, lepas tu Akbar. Jadi tidak boleh membawa kepada batalnya solat. Jadi tidak boleh berhenti terlalu lama antara 2 kalimah ini. Dan seterusnya, tidak diam yang pendek dengan niat putuskan takbir. Contoh macam tadi, kita berhenti ni lama, lama, tapi kita tak niat putuskan takbir, tapi itu pun tak boleh. Tapi kalau kita berhenti semata ya, berhenti, tapi memang kita niat nak putuskan, memang kita niat bahawa perkataan Allah dan Akbar tu tidak duduk sekali, kita sengaja nak putuskan Allahu Akbar. Maksudnya kita berhenti, Allah, niat nak putuskan, sengaja nak putuskan baca ayat tu, Akbar, jadi salah. Walaupun pendek, bila niat nak memutuskan, ia jadi salah. Jadi berhati-hati dah. Jadi yang terakhir sekali adalah memperdengarkan dirinya semua huruf takbir. Jadi bila kita solat ni, kita kena perdengarkan bacaan kita tu kepada sekurang-kurangnya telinga kita sendiri. Tidak boleh lagi slow daripada tu, tidak boleh lagi perlahan daripada tu. Kurang-kurangnya semua huruf ni kita dapat dengar. Allahu Akbar. Tidak Allah. Okay? Allah. Sama ada contoh kalau kita nak bangun daripada sujud kan, nak masuk ke rakaat yang seterusnya, kebanyakan hak tarik Allah tu panjang lah. Allah tak berapa dengar, sehingga ke telinga sendiri pun tidak dengar. Tidak boleh. Kita kena perdengarkan setiap huruf-huruf ini sekurang-kurangnya kepada telinga kita sendiri. Tidak boleh lagi seluruh pada tu. Contoh kalau orang semaya sore pun, walaupun tak ada takbir, jangan pergerakan saja, akad takbir, tangan saja dia, rokok, sujud, semua pergerakan ada, tapi sebutan dia tu terlalu perlahan sehingga tidak dengar kepada telinga dia sendiri. Jadi itu boleh membatalkan solat. Jadi berhati-hati, pastikan bacaan kita tu didengari telinga kita sendiri.
Jadi Alhamdulillah, dah agak semua dah faham dengan penerangan yang diberikan. Mesti ada yang tertanya-tanya, betul ke Ustaz, ada ke orang buat kesalahan-kesalahan macam ni? Tak aja dengar pun. Tapi ini yang telah ulama gariskan, dan sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar, kadang-kadang kita buat kesilapan ni. Jadi ilmu ini kita rujuk daripada kitab Hidayatus Sibyan, dan saya telah ringkaskan supaya semua mudah nak faham dan dapat beramal dengan sebutan yang betul. InsyaAllah semoga bermanfaat. Share video ni supaya lebih ramai orang mendapat manfaat yang sama, dan semoga dapat perbetul bacaan supaya yang paling penting solat kita itu tidak terbatal. Ni orang semaya berpuluh-puluh tahun tapi satu solat pun tidak sah. Wa iyyazubillah min zalik. Kita minta jauh dan share supaya lebih ramai orang tahu mengenai ilmu ini. Walaupun simple, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.